Okey. Okey, jadi nak dapatkan nilai K tu dah dapat nilai K, soalan kamu dah siap ke belum? Belum, sebab dia nak soalan dia ungkapkan X dalam sebutan W. So bila dia suruh ungkapkan X dalam sebutan W, just gantikan je lah. Okey, jadi ini jawapan dia. Okey, so bila kata ungkapkan, tak perlu gantikan nilai X, tak perlu gantikan nilai W. Just kamu gantikan nilai K saja. Jadi jawapan dia akan dapat X sama dengan 0.015 W. So ini kita panggil X dalam sebutan W. Bila kata ungkapkan X dalam sebutan W, mesti kita kena letak X tu sebagai dia punya ibu kat depan. X sama dengan. Okay, kalau katakanlah soalan dia ungkapkan W dalam sebutan X, so mestilah W bersamaan dengan apa-apa. So itu kita punya, kamu punya, kata apa, dia punya macam mana nak cakap tips lah untuk kita tahu dengan lebih cepat macam mana nak buat supaya kamu tak terkeliru Okey. Jadi itu kalau disuruh buat ungkapkan dalam sebutan. Okey, sekarang ni kita tengok kepada contoh 6. Okey contoh 6. Okey, sekarang ni apa-apa pun just fahamkan dulu nak kena cari nilai K dia. Okey. Okey, so tengok kepada contoh 6. Okey, contoh 6 soalannya adalah diberi Y berubah secara langsung dengan X. Jika Y bersamaan dengan 0.14, okey, apabila X bersamaan dengan 0.2, hitung nilai Y apabila X bersamaan dengan 5. So guys, apa perkara pertama yang kamu kena buat? Okey, perkara yang pertama kamu kena buat adalah kamu terbitkan dia punya persamaan matematik. Bila kita daripada ayat matematik, kamu tukarkan kepada persamaan matematik, so kita akan nampak lebih jelas. Okay, jadi yang pertama, dia bagi tahu, Y berubah secara langsung dengan X. Itu yang pertama. Yang kedua, tukarkan dia jadi ayat matematik, Y bersamaan dengan X. Settle sampai situ. Dia bagi, sekarang ni kamu punya point yang pertama, kita nak cari nilai K. Tentukan nilai K dulu. Kamu tentukan nilai K dulu. Kamu tentukan. Tentukan nilai K. Jadi Y diberi Y adalah 0.14. Y adalah bersamaan 0.14. K kita nak cari nilai K berapa? K bersamaan X diberi adalah 0.2. Jadi macam mana cara dia? Macam biasalah. Kalau dia punya nilai dekat sana, sebelah kanan. Jadi kita kena move kepada dia punya left side. Kita akan jadi operasi bahagi. Guys, apa-apa benda je, kalau nilai dia daripada sebelah kanan, kamu nak transfer ke sebelah kiri, ataupun nilai dia daripada sebelah kiri nak tukarkan sebelah kanan, kamu kena faham, kamu kena tukar operasi dia. Kena tukar, you have to change the operation lah. The operation method. So kat sini kamu akan dapat 0.14 kamu bahagikan dengan 0.2 bersamaan dengan K. Jadi kamu akan dapat nilai K adalah bersamaan dengan 0.14 kamu bahagikan dengan 0.2, kamu akan dapat nilai dia 0.7. Itu yang pertama. Bila kamu dah dapat nilai K, sekarang kamu punya job adalah kamu nak buat soalan A. Baru baca soalan A. Jadi tak payah baca dari semua sekali, bacakan dulu dia punya apa yang dia nak, lepas tu baru kamu draft perlahan-lahan. Itu nak belajar matematik. Jangan gopoh-gopoh sebab bila kamu baca soalan tu, lepas tu bila kamu rasa macam tak boleh lah. Sebab bila kamu fikir macam kamu baca the whole sentence without kamu plan dia punya draft. Jadi A, soalan A disuruh hitung nilai Y apabila X bersamaan dengan 5. Macam mana caranya?
Okey, hitung nilai Y apabila X bersamaan dengan 5. Okey, saya besarkan saya punya board sikit. Okey, hitungkan nilai Y. Okey, saya betulkan A sama dengan kelas. Ambil betul ke? Satu-satu. Ambil. Tak payahlah hantar kat teli. Tak payah hantar kat teli sangat. Tak payah hantar kat teli lah. Hantar on teli tak apa. Okey. Tak mau tengok. Okey, Y bersamaan dengan. Okey, sekarang cari hitung. Okey, cari nilai Y. Okey, apabila X. Cari nilai Y. Apabila, thank you. Apabila X bersamaan dengan 5. Okey, jadi macam mana? First yang kamu kena buat adalah Y. Okay, sorry. Okay, Y bersamaan dengan K X. Okay, terbitkan dulu persamaan tersebut. Jadi, dia nak suruh cari nilai Y kan? Okay, kekalkan Y dekat situ. K dia macam mana? K ambillah daripada first calculation yang kamu dapat tadi. K bersamaan dengan 0.7. Okay, kamu darabkan dengan X adalah bersamaan dengan 5. Maka Y bersamaan dengan 0.35. Okay, settle yang pertama. Okay, yang kedua. Okay, yang kedua adalah dia minta apabila X cari nilai, dia suruh cari nilai X. Okay, apabila Y bersamaan dengan 0.875. Okay, sama juga. Okay, apa yang kamu kena buat adalah kamu tukarkan jadi persamaan matematik. K Y sama dengan K X. K masih lagi gunakan nilai K sebab nilai pemalar kan. So tak berubah lah macam saya bagi tahu. Kalau dalam soalan tu, soalan 1, kamu dapat nilai pemalar dia 0.2. Untuk the whole soalan 1 A, B, C tu pun Y sama dengan 3.5. Thank you Sheng Jang. Saya tak guna kalkulator. Betul-betul. Terima kasih. Nampak dia sedang menumpukan perhatian. Terima kasih Sheng Ji. Okey. Jadi Y ni gantikan dengan 0.875 sama dengan K adalah bersamaan dengan 0.7 X. Jadi nak dapatkan nilai X, kamu bahagilah 0.875 bahagikan dengan 0.7, kamu akan dapat nilainya. Akan guna kalkulator ni. Nanti kamu student kamu check. So jawapannya adalah X bersamaan dengan 1.25. Okay, 1.25. Okay, itu kalau diberi nilai Y, diberi nilai K. Okay, sebab sekarang kita ada 3 kan. Kalau kau perhatikan ada 3 kata pembuat ubah. Kalau dia bagi nilai Y, dia bagi nilai K, dia akan suruh kamu cari nilai X. So berubah-ubahlah bergantung atas permintaan soalan tersebut. Okay ya. Saya nak pergi toilet. Sekejap Okay, jadi okay. Kita tengok soalan nombor 7. Satu lagi sebelum saya nak proceed, nak suruh kamu buat nak tengok sikit. Cuma nak tengok kamu kira betul ke tak. Okay, kalau tadi kita hanya bermain dengan soalan single number. Okay, hari ni hari ni pula. Ini kalau tengokkan contoh 7 ni, dia ada kuasa 2. Okay, jadi kita ambil kopi dulu. Setakat ni ada apa-apa masalah tak guys? Setakat ni boleh faham Rasanya boleh faham kot setakat ni. Okay. Kita pergi kepada contoh yang seterusnya adalah contoh 7. Okay, contoh 7. Budak dengar lah weh. Zani, budak dengar ni. Budak dengar ni. Tengah kelas lah. Tak ada apa-apa.
Okay, kena buat tu on air tu. Okay. So kita tengok soalan yang kedua. Soalan ni dalam bentuk kuasa 2. Okay. Contoh yang seterusnya, contoh yang keempat. Okay, dia beri luas L sentimeter padu, sentimeter square 1 semi bulatan berubah secara langsung dengan kuasa 2 diameternya. Diberi luas semi bulatan itu ialah 3.08 cm square apabila diameternya ialah 2.8 cm. Hitung nilai D apabila L bersamaan dengan 19.25. Okay, kita baca satu-satu dulu. Okay, kita draft satu-satu dulu jalan kerja kita. Okay, jangan risau. Okay, dia bagi tahu luas berubah secara langsung dengan kuasa 2 diameternya. Okay, jadi macam mana dia punya persamaannya? Okay, jadi kamu kena buat L berubah secara langsung berubah secara langsung dengan kuasa 2 diameternya. Maksudnya D kuasa 2. Itu yang pertama. Kemudian baru tukarkan kepada ayat matematik lah. Dia akan jadi L bersamaan dengan D kuasa 2. Kemudian dia kata diberi luas semi bulatan itu ialah 3.08. Gantikanlah. Sebab sekarang ni kamu akan dapat, tertinggal K. L sama dengan K D kuasa 2. Jadi untuk gantikan yang ini, kamu gunakan perkataan K. So dia akan jadi L sama dengan K D kuasa 2. Nampak tak? So dia kata diberi luas semi bulatan ialah 3.08. Jadi gantikanlah L bersamaan dengan 3.08. Sama dengan dia kata D adalah 2.8. So kekalkan K sebab kita nak cari nilai K tau. So kamu kekalkan K kat sini. D gantikan bersamaan dengan 2.8. Kuasa 2 jangan lupa. So kamu letakkan sini kuasa 2. Follow exactly apa yang kamu dah tulis, apa yang kamu dah faham. Sebab kalau macam tadi, kamu just gunakan single number. Kalau macam ni dia dah nyatakan ada kuasa 2. So kena follow lah macam mana kuasa 2 dia tu. Kemudian, yang ini selesaikanlah. 3.08 sama dengan K kekalkan. Tekan kalkulator, you ambil 2.8 kuasa 2 adalah bersamaan dengan 7.84. So, jadi cari nilai K, kamu akan dapat K bersamaan 3.08 bahagi dengan 7.84. So, kamu akan dapat 3.08 bahagi 7.84. Kamu akan dapat 0. Dalam kalkulator dia bagi 0.39 something. Jadi kamu bundarkan, kamu akan dapat K bersamaan dengan 0.4. Just ambil satu tempat perpuluhan lah. Sekarang letakkan dalam kepala kamu. Sekarang dia punya nilai adalah K bersamaan 0.4. Kemudian baru kamu baca soalan seterusnya. Soalan seterusnya dia kata, hitung nilai D apabila L bersamaan dengan 19.25. So sekarang kita nak cari nilai D. Jadi, warna apa Saya nak warna ni boleh tak? Nampak warna merah lah. Hitung nilai D, buat sama, salin balik dia punya ni. Persamaan KL bersamaan dengan KD kuasa 2. Dia kata hitung nilai D, dapatkan nilai D jika L bersamaan dengan 19.25. Jadi KL bersamaan dengan 19. L bersamaan dengan 19.25. K bersamaan dengan 0.4. D kamu nak cari D kuasa 2. So, yang ini jangan risau. Sebab bila kamu nampak D kuasa 2, biasanya macam cikgu tak faham lah, tak apa. Kamu kena pindahkan whole number dulu.
Pindahkan whole number, pindahkan apa-apa saja. Kamu kena selesaikan whole number sebelum kita nak selesaikan yang ada di kuasa 2 tu. Okay, jadi dekat sini pindahkanlah. Kamu akan dapat 19.25. Kamu bahagikan dengan 0.4 di kuasa 2. So sini bila kamu bahagi, kamu akan dapat okay, 48.125 macam tu lah. Okay, dalam okay, so dia akan dapat 48.125. Okay, so ini di kuasa 2. Okay, jadi macam mana nak dapatkan D? Okay, bila sebelah sini adalah kuasa 2, kamu nak cari D, kita kena tukarkan ataupun kamu kena jadikan punca kuasa 2 48.125. So kita akan dapat nilai D bersamaan dengan okay, 6.9. Okay, dalam buku nilai D bersamaan dengan 7. So lebih kurang lah. Sebab kadang-kadang kita ada nilai yang berbeza dekat perpuluhan. Tapi konsepnya macam tu lah. Okay, bila sini kuasa 2, bila kita nak cari D saja, kamu kena jadikan dia sebagai punca kuasa 2. Okay. Setakat ni boleh faham tak? Okay, kalau boleh faham, cuba buat. Okay, kalau kat sini nampak kan? Siapa yang tak ada buku teks tu pun tahu tak apa. Tengok je saya punya screen ni. Okay, sekarang ni cuba buat sebab saya nak pergi toilet sekejap. Okay, soalan nombor 5. Okay, cuba buat soalan nombor 5. X sama dengan itu nilai Y. Buat ini je. Diberi Y bersamaan 1.8 apabila X bersamaan 0.6. Hitung nilai Y apabila X bersamaan dengan 5. Okay, cuba buat soalan nombor 5. Boleh tak? Boleh tak guys? Ya, boleh cikgu. Roger. Okay. Kadang-kadang kalau kamu tak jawab soalan saya tak sure sama ada kamu ni dengar ke tak suara saya. At least macam wakil seorang pun tak apa. Macam tu. So buat soalan nombor 5. Tengok kelas lagi. Kenapa guna komputer? Oh, ni guna komputer tengok soalan yang Taklah sini je. guna ni. Kena ada dua lah. Komputer dengan handphone. Tak. Sebab guna komputer dengan phone sebab PC ni tak ada ni kamera dengan speaker. Biasa guna satu je. Okay, ni jalan kira dia. Kalau waktu saya mengajar tadi, kalau ada yang siapa yang dah salin tu, bagus. Okay, saya papar. Saya display dia punya soalan tolong buat soalan nombor 5. Okay. Guys, kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh tanya saya dekat chat lah.
Okay, dapat tak? Dapat berapa? Cikgu, tak buka suara ke? Terlupa. Tadi tak buka suara sebab tengah membawang. Y sama dengan 3.5. Yang mana ni? Sekejap tengok soalan dia. Dapat tak? Okay, buat ni dulu sayang. Jangan selesaikan A dulu. Tak mau selesaikan A. A kamu dapat berapa? Dah selesaikan A Berapa dapat K? Cari nilai K dulu. Kamu dapat berapa nilai K? Okay, cuba bagi tahu saya berapa nilai K dulu untuk saya tengok betul tak kamu punya ni. Okay, jap. Berapa nilai K? K sama dengan 3, betul? K sama dengan 3, betul? Betul lah tu. K sama dengan 3. Farah pun dapat K sama dengan 3. Gopin, pandai. Pandai. Okay, so K sama dengan 3. So sekarang ni hitung nilai Y. So buat yang ni dulu. Hitung nilai Y apabila X bersamaan dengan 5. Lepas tu baru buat A dan baru buat B. So yang ni dapat berapa dulu? Hitung nilai Y apabila X bersamaan dengan 5. So itu kamu dapat berapa? Tu kan dah dapat kan? Y sama dengan 3. Okay, jadi betul Shengji. Sama dengan 15. Pandai. Pandai. Hari ni semua pandai. Okay, kan kita dah dapat kan? Okay, bagus. Kamu dah dapat K bersamaan dengan 3. So untuk yang pertama, hitung nilai Y apabila X bersamaan dengan 5. Jadi untuk soalan yang pertama ni, kamu akan dapat Y dia bersamaan dengan 15. Okay, so baru buat yang kedua. A bersamaan dengan, yang ni lah. A dia okay. Y sama dengan KX. So Y bersamaan dengan K 3 X 5. So kamu akan dapat Y 3 darab 5. Kamu akan dapat Y bersamaan dengan 15. Okay, yang kedua dapat berapa? Saya rasa yang ini X kuasa 2. Okay, Y berkadar langsung dengan X kuasa 2. So sama je lah. Macam tadi, step ni macam tadi lah. Okay. Y sama dengan K X kuasa 2. Okay. Sini berapa? Siapa yang dapat berapa jawapan dia? Dapat tak? B macam mana cikgu? 75. Ideal. Itu sama je lah. Okay, sama je. Y still lagi bersama dengan 1.8 sebab sekarang ni di bawah dalam soalan yang sama. Alamak, phone tak ada bateri. Okay, Y kamu akan dapat 1.8. Sorry. Y kamu kena cari X bersamaan dengan 5. Y, kita nak cari Y kan sekarang. Y sama dengan K kamu adalah bersamaan dengan 3. Okay. X-nya adalah bersamaan dengan 5 kuasa 2. Jadi Y bersamaan dengan 3, 5 kuasa 2 bersamaan dengan 25. So 25 darabkan dengan 3 kamu akan dapat Y bersamaan dengan 75. Semua dapat kan 75? Dapat kan? Bagusnya. Okay. So sekarang ni kita up sikit. Okay, up kepada soalan yang diberi. Okay, sekejap saya cari soalan sekejap. Okay, cuba buat soalan 6. Okay, buat soalan nombor 6.
Soalan 6 ni kita ada gabungkan dengan soalan indeks. T1/3. Okay, cuba buat soalan nombor 6 dulu. Okay, saya copy dulu soalan. Okay, kita buat soalan nombor 6. Okay. Sekejap saya appearkan, saya sharekan dia punya ni soalan. Okay, cuba buat soalan nombor 6. Caranya sama juga, stepnya sama juga, tapi kamu kena buat langkah demi langkah. Ingat balik indeks yang kamu belajar masa form 3. Okay, buat saya bagi masa lebih kurang dalam 10 minit. Oh, 1/3. Sorry. Ini T indeks 1/3. Tak nampak sayang? Sekejap. Okay, nampak tak? Okay, nampak tak? T indeks 1/3. So, dia akan jadi S sama dengan K T kuasa 1/3. Okay. Kita buat label besar. J on air. Tak. J Army on air. Memang saya tak boleh marah tapi saya tolong simpankan. Saya tahu kalau asal kalau asal kalau you letak ada penuh. Tadi pakai siapa mula longkar tu? Saya nak tahu. Saya rasa ada orang komplain ni lah. Kita ni tahu atau saya tak tahu. Tadi kata ada orang komplain. Ada orang komplain tak? Dia tak masuk ke, dia tak ambil hadiran. Satu, hari lagi lah. Kalau you tak datang pagi-pagi bagi tahu. Kalau macam tu, I everything tak ada begitu ada. Nanti dia buka bilikkan. Ini ada semalam. So you dapat ada.
Okay guys, dapat tak? Okay, bagi saya nilai K dulu. Siap. Siapa yang dah dapat? Okay, first saya nak cari nilai K dulu berapa. K sama dengan 0.4. Betul. Betul. Betul, K dapat 0.4. Pandai. Okay. Okay, 0.4. Betul, Gopin. Betul. So, yang kedua. Okay, kita buka soalan yang kedua. Diminta S apabila T bersamaan dengan 64A. Okay, sekarang A tu kamu dapat berapa nilai S? Okay, kalau dah dapat nilai K, mesti kamu akan dapat nilai S dia. Tapi kena tahulah apa yang dimaksudkan 64 punca, 60, 64 indeks 1/3. So, siapa yang dapat nilai K tu tolong bagi saya nilai S dia berapa? Kavita cuba kira elok-elok. Betul ke 0.16? 1.6? Kavita salah tekan kalkulator ke saya yang salah tekan kalkulator? Sekejap. Betul. Saya salah tekan kalkulator. Pandai. 4 darab 0.4. Okey, S sama dengan 1.6. Betul. Siapa dapat? Semua dapat kan? S sama dengan 1.6. Ada yang tak dapat tak? Tak dapat, saya nak tunjukkan dia punya calculation. Sheng Ji, apa yang ya dapat? Okey, dapat So, semua dapat tak? Syafiqah? Yep, Syafiqah dapat tak? Zul, Syafiqah, Ziang, Reni, Kis, Farah. Baru nak tanya. Syamla nak kira dari first. Aidil cari sama juga. Step dia nak kena dapatkan nilai K dulu. Arabel, Iman, Shengji. Okay, kita kejap saya buka dia punya. Okay. Okay, first dapatkan nilai K kan tadi. Okay, diberi bila kamu nak dapatkan nilai K dia adalah okay, S sama dengan K T 1 K 1/3. Okay, diberi S adalah bersamaan dengan 1.2. Okay, K T dibagi bersamaan dengan 27. 1/3. Okay, jadi 1.2. Okay, K 27 ni adalah, apa maksud 27? 1/3 maksudnya kalau dalam bentuk indeks adalah 27 punca kuasa 3. So, bila 27 punca kuasa 2, punca kuasa 3 adalah bersamaan dengan 3. Okay, jadi nilai K adalah bersamaan dengan 1.2 bahagi dengan 3, kamu akan dapat nilai K bersamaan dengan 0.4. Okay, dah selesai dapat nilai K. Sekarang kamu nak cari nilai. Sekarang kamu nak cari nilai S dia apabila T bersamaan dengan 64. Okay, nak cari nilai S. Okay, S, saya tukar pen warna. Okay, S sama dengan K T 1/3. Okay, S dia bagi, dia kata cari nilai S apabila K diberi K. So, kamu kekalkan S. K adalah 0.4. Okay, T dia bagi T adalah bersamaan dengan 64. Jadi, okay, 64. Okay, 1/3. Jadi, kamu kena cari dulu berapakah nilai 64 indeks 1/3.
Okey, jadi S kamu akan dapat 0.4. 64 indeks 1/3 adalah bersamaan dengan 4. 64 ni ingat, 64 ni adalah punca, 64 indeks 1/3 adalah 64 punca kuasa 3. So kamu akan dapat S bersamaan dengan 1.6. Dapat tak Aidil? Aidil faham tak Aidil? Faham Ya, kan? Okey. So yang kedua, berapa nilai yang kedua? B. Hello. B dapat tak B? Sekejap, kelas. B cari nilai T apabila S bersamaan dengan 0.28. 0.89. Okey. Kita pergi kepada S, T. Cari nilai T apabila S bersamaan dengan 0.28. Jadi S bersamaan dengan 0.28. K kita adalah bersamaan dengan 0.4. Cari nilai T. Okey. Saya punya bateri dah nak habis. Bateri phone saya. Cepat sebelum saya nak bagi kamu homework kan terlepas homework. Okey. Jadi kata cari nilai K apabila diberi. So sama kekalkan kita punya persamaan. X sama dengan K T 1/3. Kekalkan persamaan ni tak berubah. KS bersamaan dengan 0.28. Okey, K kita adalah bersamaan dengan 0.4. Betul kan K sama 0.4? Okey. Okey, jadi kekalkan. Okey. Biar je kat sini dia akan jadi 0.28 bahagi 0.4 sama dengan T 1/3. Okey, ini adalah kalau kita nak dengar lebih jelas kamu akan dapat kiralah sini 0.28 bahagi 0.4 kamu akan dapat 0.7. So 0.7 bersamaan dengan T. Ni 1/3 tadi saya dah bagi tahu kan. T ni bila kita convertkan kepada bentuk indeks kamu akan dapat T punca kuasa 3. So sini adalah T punca kuasa 3. Okey, jadi macam mana kita nak dapatkan nilai T sahaja? Kalau sebelah kanan sekarang ni punca kuasa 3. So kita nak dapatkan nilai T sahaja adalah kamu kena kuasakan 3 nilai ini. Kuasakan 3 kamu akan dapat nilai T. So nilai T 0.7 kuasa 3 kamu akan dapat jawapan dia 0.343. Siapa dapat 0.343? Dapat tak? Saya salah kira Kenapa semua dapat 0.89? Cuba bagi tahu saya salah kira Kavita? Sebab semua kamu dapat jawapan sama, mesti saya yang salah kira. Guapin saya salah kira Kavita, Cikgu, Kavita. yang last itu macam salah. Kat mana salah? 0.7 kuasa 3 sana. Sini salah. Ya cikgu. So sepatutnya dia jadi berapa? Sepatutnya bukan kuasa 3 ke? Saya punca kuasa 3 0.7. Sekejap Kenapa kamu punca kuasa 3 dia? Kenapa kita tak kuasa 3 dia? Ya, sebelum tukar
yang cikgu kat atas tulis yang merah tu cikgu tulis punca kuasa 3T kan cikgu. Lepas T tu 1/3. saya tukar semasa pindah. Kamu tukar semasa pindah. Maksudnya? Maksudnya T 1/3 Aha. saya punca lepas tu pindah ke sebelah saya jadi punca kuasa 3 0.7. Oh, kejap. Maksud kamu kan jadi 0.7 punca kuasa 3. Ya cikgu. Kenapa kamu jadikan 0.7 punca kuasa 3? Kerana dia mau cari T. Kejap. Sekejap saya semak jawapan dia. Alamak ni 1.1B kan? 1.1B soalan nombor 6. Sekejap Sekejap sayang. 1.1B. Sebab semua dapat jawapan yang sama kan? Cuma saya nak tengok. Kod saya salah kira. Soalan nombor berapa tadi? Soalan nombor 6 siapa ingat tadi soalan nombor berapa? 1.1. 6 Soalan nombor tengok jawapan dia 0.343. Sebab tu saya pelik. Okey, kenapa 0.343? Okey, saya rasa kamu confused dekat sini lah sayang. Okey. Sini, dekat sini kamu confused. Okey, saya padam jap, saya ambil yang lain. Okey, pengiraan kamu semua tu dah betul. Kamu akan dapat kamu akan dapat macam ni, betul tak? Okey, 0.28. Okey, kamu akan dapat bahagi 0.4 sama dengan T 1/3 kan? Betul tak? Semua akan dapat macam ni. Sampai sini, okey, dia akan jadi 0.7 sama dengan T 1/3. Betul? Okey, sekarang ni kamu kena kaitkan dengan topik indeks. Okey, maksud saya, 0.7 sama dengan yang ini, bila kamu tukarkan dalam bentuk persamaan yang betul, dia akan jadi T 1/3 bermaksud T punca kuasa 3. Okey, faham? Sampai sini faham tak? Cikgu maksudnya kena tukar sebelum pindah. Ya, kena tukar sebelum pindah. Kamu jangan tukar lagi. Sekarang kita dapat T punca kuasa 3. Okey, sekarang ni nak dapatkan T sahaja. Bila sebelah sini adalah punca kuasa. So, bila kamu nak pindahkan ke sebelah on your left, dia akan jadi kuasa 3. Kan saya dah bagi tahu sebelum ni kan, apa-apa operasi yang kita berpindahkan dia punya equal tu, bila kamu pindahkan ke kanan ke kiri, dia akan tukar. Kita punya operation akan bertukar. Dia akan jadi operation yang berlawanan. Okey, jadi kalau sebelah kanan tu adalah punca kuasa 3, so kamu nak cari the single of T tu adalah kamu kena kuasa 3 kan nombor di sebelah kanan. So dia akan jadi macam ni lah. T dia akan jadi 0.7 kuasa 3. Okey, sama juga. Okey, katakanlah sebelah kanan anda adalah T kuasa 2 bersamaan dengan 0.49. Bila kamu nak cari T, dia akan jadi punca kuasa 2 0.49. Okey, faham tak? So, bila kita nak tukar dia punya daripada kiri ke kanan tu, dia akan change operation. So, kat sini dia akan jadi T bersamaan dengan 0.343. Okey, boleh faham tak? Ya, Boleh cikgu. okey. So untuk you punya homework, sebab saya punya bateri dah nak habis. Takut tak sempat nak bagi homework. Okey, untuk you punya homework, 2 hari ni cuti. Okey, buat 1.1B. Okey, nombor yang perlu kamu buat adalah di mana?
13% lagi. Di mana? Okey, 1.1B buat soalan 7, buat soalan soalan nombor 4. Okey, buat soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 7 dan 8. So homework kamu nombor 4, nombor 7, nombor 8, muka surat 10. Boleh tak? Tanda take note. Muka surat 10, soalan nombor 4, 7 dan 8. Okey.